Kencing kotor ni sejenis kuman yang terdedah kebanyakan mesti pada perempuan lah. Maybe sebab 3 faktor yang akak tahulah. First, biasanya lepas period, lepas bersalin, and corak pemakanan juga kot. Okey, kencing kotor ni adalah salah satu penyakit yang mudah untuk kena pada orang wanita lah. Macam susah nak kencing, susah nak membuang. Itulah kencing kotor. Penyakit ini mungkin mudah terdedah dengan wanita sebab salah satunya dari segi penjagaan lah, kebersihan. Perempuan ni kan bahagian-bahagian tu kan sensitif. Itu sebab mungkinlah mudah terkena pada wanita. Kencing kotor tu ada satu penyakit yang selalu tidak boleh, penyakit yang melibatkan kencing, sakit, kencing kotor macam tu selalu. Kadang-kadang kalau wanita ni sebab kesedaran dalam kita menjaga kesihatan tu kurang juga kot. Kadang-kadang bila kita tak aware pasal kita kena minum air, jaga kebersihan kan, tu yang kadang-kadang kita kena lebih menjaga kebersihan lah wanita ni. Mungkin kekurangan kesedaran dalam menjaga kebersihan diri tu. Jangkitan saluran kencing yang kerap berlaku kepada golongan wanita. Sebab setiap bulan perempuan dia akan mengalami period. Mungkin lepas tu ataupun perempuan yang lepas bersalin, so diorang mungkin tak cuci dengan bersih. Tu sebab diorang kena consume banyak air untuk mengelakkan jangkitan kencing kotor. Baik, saya kira perkongsian daripada mereka dua sana tentang isu ini, ada yang tahu, ada yang tidak pasti, tetapi apa yang paling pentingnya juga mereka sedar tentang kepentingan bahawa ianya ada juga berkaitan dengan kebersihan dan juga penjagaan diri. Betul, dan sekejap lagi kita akan tahu sama ada Farin Ahmad betul-betul pernah kena ataupun tidak. Okey, baik, sebelum tu nak kita perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Dr. Siti Nur Mashidah Ma'aruf yang merupakan pakar bedah urologi Pusat Perubatan Aradaman Sara Shah Alam. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Hari ini kita nak bercakap segalanya tentang kencing kotor. Masalah ini bukan masalah yang baru. Penyakit ini mungkin daripada dulu sehingga kini ada je orang yang kena penyakit ini. Tetapi sebagai permulaannya, mungkin doktor boleh ceritakan dengan terperinci sebenarnya masalah kencing kotor ni apa? Okey, masalah kencing kotor ni merupakan jangkitan kuman pada saluran kencing. Saluran kencing kita ni ada beberapa lah. Dia start daripada bawah, ada uretra, dia ada pundi kencing itu sendiri, ureter, dia naik ke atas, dia bertemu dengan buah pinggang. Jadi kencing kotor ni akan bermula di bawah dan sekiranya tidak dirawat, dia akan naik ke atas. Dan bila dah naik ke atas tu maknanya dia dah jadi semakin serius lah. Jadi sebab tu saya rasa walaupun benda ni macam Uyana cakap tadi dah lama ada, kerap yang ada alami masalah kencing kotor juga ataupun bahasa saintifiknya urinary tract infection ataupun UTI, tapi ramai yang tak tahu. Ramai yang datang lambat ataupun ramai yang rasa macam masalah ni tak penting dan sebagainya. Jadi tak apa, hari ini kita akan bincang dan kita harap semua akan lebih faham apa sebenarnya itu masalah kencing kotor. Okey. Dan kalau kita tengok sebenarnya ini juga macam kita kata tentang kebersihan, tentang pemahaman, dan yang kita risaukan juga ada yang kata tak apalah, boleh baik sendiri dan sebagainya. Kalau mereka kurang faham, ini dia yang kita nak beritahu. Okey, tapi sebelum tu mereka kadang kurang faham kerana mereka tak tahu sebenarnya simptom-simptomnya. Ini sakit apa ni kan, dia mereka sendiri tak tahu bagaimana rasanya. Selalunya bila seseorang itu ada jangkitan kuman pada saluran kencing, first kali dia akan kata sakit nak kencing. Dia rasa pedih, rasa nyeri, rasa tak lawas, ataupun dia asyik nak pergi tandas, dah pergi tandas keluar pun sikit. Bila tu dah pergi, nak pergi lagi. Kadang-kadang ada juga yang kata kencing tu berbau luar biasa, tak sedap lah banding dengan hari lain. Mungkin ada darah, mungkin ada keladak dan sebagainya. Dia nampak ada yang tak okey, tapi sebab dia tak tahu apa sebenarnya yang berlaku, mungkin dia tak datang ke klinik. Dan jika ia dibiarkan, pesakit tu mungkin tunggu sehari dua, boleh juga start ada demam, ada mual, ada loya, sakit dekat pinggang, dekat hari-hari dan sebagainya. Jadi selalunya dia bermula dengan tiba-tiba kencing tu jadi tak best. Dia jadi tak lawas, flow tu jadi macam tersangkut-sangkut. Sakit, adakah rasa sakit ketika membuang air kecil tu pun antara simptom? Betul. Dia nak start tu sakit, masa kencing tu pun pedih, lepas tu macam keluar alahai, titik 2 je dia kata. Jadi benda tu bukan normal, tetapi kalau kata ilmu tu tak ada, dia tak datanglah. Dia rasa mungkin tak apa, boleh tunggu dan sebagainya. Itu yang macam Farin cakap tadi. Mungkin dia akan datang pada situasi yang dah kritikal dan sebagainya. Okey, so kita dah faham apa tu masalah kencing kotor. Kita dah tahu simptom-simptom, gejala-gejala dia. Tetapi macam dalam laporan tadi kan, dia kata
golongan wanita lebih berpotensi untuk terkena jangkitan ini berbanding lelaki. Kenapa tu, doktor? Apa faktor yang menyebabkan wanita ni lagi senang nak kena masalah kencing kotor ni berbanding lelaki? Okey, daripada segi statistik, 60% wanita akan kena kencing kotor at least sekali seumur hidup dia. Lelaki lebih kurang 12% lah. Ini disebabkan anatomi wanita tu, kejadian wanita itu sendiri, kalau kata kita tengok daripada masa kita sekolah dulu, salur urethra iaitu salur kencing wanita lebih pendek berbanding dengan lelaki. Kuman yang menyebabkan kencing kotor ni dia daripada luar ke dalam. Jadi kalau kata perjalanan itu pendek, kuman tu senang masuk. Jadi dia senang masuk ke dalam pundi kencing dan di situlah bermulanya masalah kencing kotor. Kalau lelaki pula perjalanan tu berliku-liku jauh sikit, jadi kuman onak duri dan cabaran. Kuman tu give up. Susah sampai. Takkan boleh sampai. Dia tak sampai. Kalau sampai tu maknanya itu merupakan situasi yang lebih serius daripada kaum wanita. Maknanya kuman tu betul-betul kuatlah sebab dia boleh sampai ke dalam. Itu merupakan faktor yang pertama lah. Faktor kedua, kadang-kadang mungkin dalaman tu sendiri ada masalah. Mungkin daripada segi anatomi tu tak sama dengan yang biasa, ataupun mungkin orang tu ada batu karang dalam saluran kencing. Mungkin juga tanda awal seseorang itu ada barah dalam saluran kencing. Ataupun mungkin sakit buah pinggang ada kaitan tak, Dr. Aganya? Sakit buah pinggang tidak menapis dia, dengan lebih kepada failure lah. Itu kegagalan buah pinggang. Bila buah pinggang tu gagal, selalunya dia tak menyebabkan kencing kotor. Tetapi kencing kotor boleh sebabkan kegagalan buah pinggang. Jangan main. Dia reverse. Orang yang ada masalah buah pinggang tu, bila kita tanya, kadang-kadang dia ni selalu kena masalah batu karang ke, lepas tu kencing kotor dia tak buat apa-apa, kencing start bernanah dan sebagainya, buah pinggang start bernanah. Jadi bila dah bernanah, ada kerosakan pada buah pinggang. Buah pinggang kita ni dia bukan macam kulit tau. Kalau kita luka, dia boleh sembuh. Buah pinggang ni dia tak ada reverse. Dah rosak, dia rosak. Dia tak boleh semakin baik. Sebab itu penting untuk semua tahu yang bahawasanya kerosakan buah pinggang perlu dielakkan. Jika buah pinggang sudah rosak, penghujungnya memang dialisis lah. Sebab tu saya nak semua tahu sebenarnya. Kalau kita nak, memang ada orang kata dia ambil mudah, tak jumpa doktor dan sebagainya. Tapi kalau dah sampai ke tahap yang paling teruk, itu yang boleh terjadi sebenarnya. Jangkitan berdarah, kerosakan buah pinggang dan sebagainya. Okey, kita dah bincangkan hampir keseluruhannya. Tetapi kalau kita tengok perkongsian TikTok tadi juga tentang amalan-amalan kita yang boleh memberi risiko membawa kepada kencing kotor ni. Okey, tadi TikTok tu kata kena minum air banyak. Minum air banyak tu lebih kurang berapa banyak? Selalu mereka tanya macam itulah. Lebih kurang 2.5 liter ataupun dalam 8 gelas sehari. Tak semestinya air kosong. Apa-apa air pun boleh. Sebab kalau nak suruh seseorang tu minum air kosong sampai 2 liter, jarang mereka nak minum air kosong. Boleh campur teh ais ke, kopi ke, nak minum Nescafe ke, tak ada masalah di situ. Asalkan kita minum. Ataupun mungkin orang tu makan sup, tom yum dan sebagainya. Benda yang bentuk fluid, air. Jadi supaya buah pinggang tu dia cepat kencingkan kotoran tu keluar. Dan seterusnya, jangan tahan kencing. Sebab bila tahan kencing, kuman tu akan membiak di dalam sebab dia tak boleh keluar. Lepas tu, macam TikTok cakap jugalah daripada segi higien. Lepas tu kalau bagi pasangan yang ada bersama, kena pergi tandas selepas tu untuk pastikan kebersihan. Kalau yang ada kencing manis, kan kencing manis senang dapat jangkitan kan? Jadi dia kena pastikan dia punya gula level tu, glukos level dia terkawal, jangan skip ubat dan sebagainya. Dan yang paling penting saya rasa, kalau ada tanda-tanda awal tu, cuba minum air. So dia try minum air pagi tu, kalau menjelang petang dia reda, alhamdulillah tak ada apa-apa. Tapi kalau bawa ke petang situasi masih teruk, semakin teruk ataupun masih kekal sama, pergi ke klinik berdekatan. Tak perlu pergi hospital sebab masalah kencing kotor ni kerap. Doktor klinik di dekat dengan rumah kita pun boleh tolong. Dan macam mana dia nak tahu kita ada masalah kencing kotor ataupun masalah-masalah lain, dia hanya perlu buat ujian dipstick urine. Dia minta sampel urine, dia ada macam satu kertas special. Kertas special tu dia masuk dalam air kencing tu, dia tengok ada kuman ke, ada darah ke dan sebagainya. Dan daripada sana dia boleh nasihatkan kita apa ubat yang sesuai. Sebab antibiotik simpul kita tak boleh main ambil je. Betul. Dan untuk makluman semua, lebih-lebih lagi kepada ibu mengandung. Ibu mengandung juga kerap boleh dapat masalah kencing kotor. Ini disebabkan pertama, perubahan hormon tu sendiri. Hormon progesteron semakin tinggi. Lepas tu janin dia boleh tekan kepada aliran kencing. Juga boleh menyebabkan masalah tu. Begitu juga dengan perempuan menopause yang sudah putus haid. Ini kerana kalau kata kita baca dan sebagainya, bahagian bawah intim perempuan tu, dia
dia ada kuman baik ataupun disebut sebagai normal flora. Okey. Normal flora ni dia menjaga bahagian bawah tu supaya kuman daripada luar tak masuk ke dalam. Bila seseorang itu telah putus haid, hormon estrogen akan turun, kuman-kuman baik ni akan berkurangan. Jadi dia punya protective mechanism tu akan jadi kurang. Jadi selalu kita tengok mungkin perempuan berusia, mak-mak kita kan, mungkin Farid kata kenapalah saya kena duduk kat sini dengar, dia kata boleh tahu juga untuk mak, untuk kakak, penting saya. untuk isteri betul. Sebab mungkin mereka tak tahu. Jadi kalau kita kenal pasti apa gejala dia, kita boleh nasihatkan mereka untuk dapatkan rawatan dengan kadar yang lebih segera. Jangan nak testing dekat rumah lah. Sebab ada yang datang tu dah kritikal sampai kena masuk ICU dan sebagainya. Bila kita tanya kenapa, dia kata ingatkan sakit biasa-biasa je dah seminggu dekat rumah macam tu. Ataupun mungkin juga ada yang takut nak ke hospital. Sebab tu saya kata kalau ada gejala di peringkat awal, pergi klinik dekat dengan rumah dulu. InsyaAllah doktor tu boleh bagi ubat, boleh bagi nasihat, boleh settle dekat situ saja, tak perlu sampai ke hospital. Dia bukan apa, Yana. Saya tahu benda penting juga. Saya dinaskan juga untuk para suami untuk menjaga kebersihan kerana suami boleh menjadi punca isteri kena jangkitan salur kencing ni. Jadi jaga juga kebersihan anda, wahai kaum lelaki, kaum madam. Kalau tak isteri anda berpotensi untuk menjangkiti kuman ni kan. Okey, dan kita bersama dengan seorang pesakit sudah pun terhubung di talian, iaitu Puan Ira Syamsuddin. Okey, nak berkongsi dengan kita kisah beliau tentang bagaimana beliau menghadapi masalah kencing kotor ni. Assalamualaikum Puan Ira. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Okey, terima kasih sebab sudi berkongsi cerita dengan kami di Wanita Hari ini. Ya. Okey, Puan, kalau sebagai permulaannya kan, mungkin Puan boleh ceritakan bila kena penyakit ni dan apa antara simptom-simptom yang Puan alami? Kisahnya 3 minggu lepas. Baru. Okey. Baru 3 minggu lepas saya rasa sakit bila nak buang air. Lepas tu rasa pedih, ngilu sangat. Dan bila saya kencing, rasa susah nak keluar. Rasa tak puas, rasa tak lawas. Memang kerap kali pergi kencing lah. Okey. And then saya tak ada demam dan bila saya cek air kencing, tak ada nampak ada darah. Tapi bahagian hari-hari tu memang rasa tak selesa sangat. Okey. Seberapa lama Puan Ira tunggu sebelum mendapatkan rawatan? Macam saya mula rasa tu dalam waktu pagi. Sampai ke petang dia masih tak berubah juga. So saya decide nak pergi hospital lah. Pada malam yang sama jugalah? Ya, petang alhamdulillah awal tu. Okey. Sampai di hospital, apa rawatan yang Puan terima? Sampai hospital, saya jumpa dengan Dr. Masita dan dia buat pemeriksaan dan dia kata kena hantar untuk ujian air kencing. So, bila dapat result, dan dia kata kencing saya kotor. Okey. Jadi, dia startkan ubat dan minta saya minum air banyak. Okey, ubat tu adakah antibiotik? Saya tak sure. Ubat antibiotik. Okey, ubat antibiotik lah. Dan berapa lama tempoh untuk pulih daripada masalah kencing kotor ni, Puan Ira? Dalam lebih kurang 2 hari macam tu. Dia cepat Lepas 2 hari, saya minum air banyak, saya makan ubat dan keadaan saya makin baik dan alhamdulillah sekarang dah okey. Alhamdulillah. Okey. Ini mungkin satu persoalan juga. Adakah Puan tahu apa puncanya ataupun tahu-tahu je mungkin sakit ataupun sebarang kemungkinan sebelum-sebelum tu yang mungkin dibincangkan dengan doktor? Kurang minum air ke ataupun mungkin apa yang berlaku agaknya? Mungkinlah saya rasa sebab kurang minum air sebab saya pun bekerja. Okey. Jadi kelam kabut, busy apa semua tu memang tak ingat nak minum air. Jadi saya mungkin punca sebab kurang minum air dan mungkin ada risiko kurang faktor kebersihan ke mungkinlah. Okey. Baik, Puan Ira, alhamdulillah kita pun gembira dengar Puan dah pulih daripada masalah kencing kotor ni kan. Okey, dan terima kasih sekali lagi sudi berkongsi cerita dengan kami di Wanita Hari ini. Okey, terima kasih sama-sama. Jaga diri, salam untuk keluarga. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.
Okey, jadi itu kisah Puan Ira. Saya rasa mungkin ramai wanita-wanita lain ataupun lelaki yang mengalami masalah yang sama kan. Sakit, kemudian nasib baik Puan Ira tu dia cepat juga. Ya, betul. Pagi dia sakit, petang tu dia terus sampai ke petang sakit, malam tu dia pergi hospital. Okey, sepanjang pengalaman doktor sendirilah yang kes paling teruk sekali. Yang berpunca daripada UTI ni. Dia datang lambat. Lepas tu bila dia datang tu dia dah demam, dia dah start muntah-muntah, tekanan darah dia dah turun dan sebagainya. Lepas tu suhu demam dia tu tinggilah sampai 39 kan. Jadi kami pun buat rawatan, cek semua, kita tengok kencing memang kotor. Tapi dia masih mengadu lepas kita start antibiotics tu, dia tak okey lagi dan bila kita buat scan tengok dah ada nanah dekat kawasan buah pinggang. Jadi maknanya kalau dah ada nanah dia macam bisul. Kalau kita ada bisul memang kita kena keluarkan nanah itu, baru bisul tu ataupun situasi tu akan menjadi semakin baiklah. Jadi itu merupakan situasi yang saya rasa dah terlewat. Pesakit pun perlu distabilkan di ICU dan sebagainya, perlu dibawa ke Dewan Bedah dan sebagainya. Jadi macam Puan Ira cakap, saya bagi dia antibiotics. Ingin saya katakan di sini, kalau makan antibiotics tu dia kena habiskan kos yang doktor bagi tu. Kata doktor tu bagi 7 hari, kena makan 7 hari. Macam Puan Ira cakap, lepas 2 hari dia okey. Tapi saya masih bagi tahu pada pesakit saya kena habiskan. Ini kerana kalau kata kita makan untuk 2 hari atau 3 hari je, kuman tu dia baru macam slow down sikit. Dia tak mati sepenuhnya. Nanti dia akan tumbuh balik ataupun dia akan menyebabkan satu situasi disebut sebagai resistant. Iaitu lain kali kalau kena penyakit tu, makan ubat tu, ubat antibiotik sudah jadi tak sesuai. Dah tak jalan dah. Ya, dah tak jalan dah. Nanti kena macam step up ubat antibiotik yang lebih kuat. Ubat antibiotik yang kuat ni dia akan efek kepada buah pinggang, efek kepada hati dan sebagainya. Sebab itu kesedaran bahawasanya antibiotik ni tak boleh dimakan sesuka hati dan kalau doktor bagi untuk makan kena habiskan. Walaupun lepas 2 hari kita rasa alhamdulillah dah semakin baik. Jadi tadi doktor ada cakap yang dia datang lambat tu kan, berapa lambat dia datang? Yang itu kes yang itu specifically saya rasa lebih kurang 5-6 hari juga, dekat seminggu dah. Saya tanya kenapa, dia kata macam takut pergi hospital ataupun ada yang alasan kata tak apalah orang lain semua sibuk kan, nak datang sini nak driving susah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ialah alasan diberikan, tetapi saya rasa yang penting kesihatan diri kita. Betul. Kalau kita tak sihat, panggil Grab lah, minta tolong hantar ke. Kan kalau tak ada orang yang sudi, kalau kata kita dah sampai hospital nak dapat MC pun betul-betul sakit, doktor boleh tolong sainkan. Daripada sampai ke ICU dan sebagainya kena pergi Dewan Bedah, itu merupakan satu situasi yang saya rasa boleh dielakkan kalau pesakit itu datang awal lah. Jadi kan Puan Ira tadi sebagai contoh, rasa sakit, sampai ke petang tu terus pergi ke hospital. Okey, baik doktor, kita nak bercakap tentang mitos juga yang berkait rapat dengan topik kita, iaitu kencing kotor ni kan. Okey, antara mitos yang saya dengar, yang saya baca, pertama sekali dia kata kalau nak pulih minum air bali. Betul ataupun tidak? Ataupun antara punca lain, wanita dijangkiti kencing kotor ni sebab tidur malam tidak memakai seluar dalam. Betul ataupun tidak doktor? Satu lagi saya minta ini dah kadang-kadang kita ni. Sekarang ni orang ramai suka aktiviti lasak, aktiviti hiking apa semua. Masuk gua, masuk hutan. Masuk paya, masuk apa, aktiviti macam tu boleh meningkatkan juga risiko kepada keadaan ni. Okey. Mitos yang pertama tadi kan, air bali. Air bali ni kalau kita minum dia merupakan sejenis diuretics, iaitu di mana dia menyebabkan buah pinggang tu menghasilkan air kencing yang lebih banyak. Sebenarnya baguslah sebab dia akan flushing. Tapi kalau malas buat air bali, pergi kedai mamak dapat secawan minum sehari sekali pun cukup jugalah. Tak perlu nak kena buatlah. Kalau kata boleh minum seminggu sekali dan sebagainya, jadikan amalan, tak ada masalah. Tapi dia punya end point dia benda tu masih air lah. Masih minuman. Ada yang kata jus cranberry, ada juga yang kata misai kucing, ada lobak putih, tapi semuanya air. Jadi sebenarnya dia nak supaya kita kencing. Sebab kalau sebut minum air kosong, dia kurang best lah. Minum air bali tu bunyi macam high end sikit. Dia maksudnya yang menggalakkan perkumuhan tu. Betul. Tapi jangan ambil air ada gula lah. Kurangkan gula ataupun tak ada gula langsung. Lepas tu yang kedua, yang pakai seluar dalam tu kan. Sebenarnya yang itu tak ada mitos. Dia yang penting kebersihan lah. Macam yang TikTok cakap tadi, bila cuci pastikan cuci, kering dan sebagainya. Pakai atau tidak tu bergantung. Sebab kalau kata contoh pada masa datang bulan kan, yang itu kebersihan kena ekstra sikit. Masa yang menopause, golongan menopause, masa pregnant. Sebab kalau kata ibu mengandung ni ada masalah kencing kotor, boleh menyebabkan kelahiran pramatang kepada bayi. Itu bahaya. Bukan setakat ibu je boleh memudaratkan diri dia. Bayi dalam kandungan tu sama ada keguguran jika dia peringkat awal ataupun lahir pramatang. Jadi saya rasa tak adil lah kalau kata kita selaku ibu, kita nak anak kita sihat, bayi tu sihat. Dan kalau kita tahu masalah tu kencing kotor sahaja, jangan tunggu, jangan belengah lah. Lepas tu mitos ketiga yang Farin cakap tadi, hiking, jangka trekking naik basikal, masuk sana gaung dan sebagainya. Boleh.
tak ada masalah. Cuma kalau kata baju tu dah kotor, tukarlah. Ada juga orang yang jenis yang cycling sampai Mount Peres lah, naik Cameron Highland 2-3 jam kan. Berhenti untuk pergi tandas. Lepas tu kalau rasa celana tu seluar tu dah basah, tukar. Jangan pakai seluar yang sama. Lebih-lebih lagi kepada perempuan. Lelaki dia punya kemungkinan kuman tu masuk tu kurang. Tapi kalau perempuan, yes, ada kemungkinan di situ. Okey, doktor. Ini pengakuan saya tau. Ini betul-betul saya nak tanya ni. Betul tau. Pasal saya rasa saya pernah kena dulu dan saya rasa dia baik sendiri. Tapi saya fikir apa saya buat beberapa hari sebelum. Saya rasa macam susah, sakit sangat nak buang air kecil ni. Saya kenapa? Tapi dia baik sendirilah. Saya rasa apa saya buat ini berisiko ke tak? Saya sebenarnya ini cerita lama kan. Tak, saya dalam swimming pool buang air kecil dalam swimming pool. Inilah orangnya. Tapi amalan tu kadang-kadang ada orang buat dia tak tahu sebenarnya itu bahaya. Itu boleh jadi risiko atau tidak? Pertama membahayakan kepada orang lain di dalam kolam renang tersebut. Betul ke cerita lama ni? So lain kali kalau ke kolam renang bersama Fahri Ahmad diminta berhati-hati. Janganlah. Datuk kuning Zahid. Kalau nampak lepas tu taman tema air tu kita jauh-jauh sikitlah. Betul. Sakit tau. Tapi memang itu boleh jadi punca ke? Sebab mungkin persekitaran tu tak bersih kan? Air tu kot. Yelah, bukan saja Fahri Ahmad yang kecil di situ. Orang di sebelah, orang kat kolam sana, air tu mengalir dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau dah keluar daripada air kencing dalam tu. Dia berjemaah kat dalam tu. Bermakna air yang okey, senang cerita, kita dinasihatkan kalau katalah kita mau mandi dalam laut ke dalam kolam renang ke di mana sekalipun, kalau nak buang kecil tu buang air kecil di tempat yang betul. Laut sekurang-kurangnya air tu mengalir. Kalau swimming pool ataupun taman tema tu air tu dia macam dalam kolam tu juga. Dia recycle kat situ juga. Jadi saya nak memberi pesan kepada semua, tak kira adik-adik ke siapa, lelaki ke wanita ke, jangan sesekali lah sebenarnya. Kalau anda rasa tu senang tapi boleh membawa risiko pada penyakit. Ya, lepas tu keluar tu cucilah balik. Pengakuan tapi betul tau, saya cakap betul. Saya kadang-kadang cuba memahami apa yang wanita selalu alami. Memang sakit sebenarnya tau. Betul, dia macam orang lelaki kata mungkin kencing tak lawas lah. Dia sakit. Kencing tak lawas kaum lelaki sebab dia lain. Dia tak ada menopause, dia tak ada pregnant. Mungkin boleh kongsi sikit doktor. Mungkin ada masalah prostat. Mungkin ada batu karang, mungkin juga dia ada masalah kelamin iaitu STD. Jadi walaupun 12% lelaki yang ada masalah kencing kotor, sebabnya lebih susah nak dirawat untuk kaum perempuan. Yang itu kena buat siri barulah lelaki hari ini. Baik, tapi itu kiranya kisah dia lain, faktor dia lain dan dia punya risiko pun lebih tinggi. Betul. Tapi hari ini fokus kita lebih kepada wanita. Soalan jujur tak harap bersabarlah. Saya nak tanya tentang pencuci intim wanita ataupun feminine wash. Sebab daripada tadi kita dengarkan kata pasal hygiene ataupun kebersihan. Tak begitu bersih dan sebagainya. Mungkin di seluar dalam sendiri ataupun tidak dicuci dengan betul. Jadi orang fikir macam nak kena cuci bersih-bersih, nak kena cuci betul-betul. Jadi guna pencuci intim wanita ataupun feminine wash ni. Sebenarnya wanita sebenarnya memang kena guna ataupun tak patut pun guna feminine wash ni, doktor? Okey, feminine wash dia ada macam-macam. Ada yang beli online, ada yang beli kat farmasi, ada yang buat sendiri, macam-macam. Ya, dia yang pentingnya pH dia tu, iaitu dia punya acidity tu. Bahagian intim wanita tu sendiri merupakan acidic. Dia ada pH value dia itu 3.5 ataupun kepada 5 macam itulah. Maaf saya tak ingat dengan tepat, tapi dia acidic. Kenapa dia acidic? Sebab dia nak menggalakkan pertumbuhan flora baik, itu kuman baik yang menjaga bahagian tu. Kalau kata sabun biasa yang kita pakai tu dia beralkali. Jadi dia akan efek kepada persekitaran tu punya pH. Jadi kuman-kuman baik ni akan mati. Dengan kata lain, walaupun kita rasa bersih tapi kita menyebabkan kematian kuman-kuman baik yang membantu penjagaan bahagian intim wanita. Ataupun ada orang yang buat douche, iaitu dia cuci dalam. Ada juga. Itu pun saya tak galakkan. Sebab itu pun akan menyebabkan flora baik ni akan hilang, mati. Jadi the normal protective agent tu yang dah dianugerahkan kepada kita tu hilang begitu saja. Kalau nak cuci memadai dengan air, kalau betul-betul nak pakai feminine wash pastikan pH-nya betul. Ada beberapa di pasaran, cuci di bahagian luar sahaja, tak perlu cuci sampai ke dalam. Dan kalau ada yang pakai liner ataupun yang pakai pad masa datang bulan, tukar kerap. Especially kalau hari yang heavy flow kan, ataupun yang ada masalah keputihan contohnya. Masalah keputihan tu sebab bahagian faraj dengan bahagian pembukaan urethra tu dia rapat. Jadi kuman tu senang nak travel naik ke atas. Jadi kesedaran tu perlu, kita kena check lah.
Jangan katakan pakai liner pagi sampai petang benda yang sama dah berpeluh dan sebagainya. Itu pun boleh juga menggalakkan pertumbuhan bakteria jahat masuk ke dalam pundi kencing dan dapat UTI. Baik, jadi perlu pastikan apa sahaja yang kita lakukan dia bersih. Tetapi jangan bunuh kuman baik tu, bakteria baik tu dengan menggunakan pencuci intim wanita yang pH dia salah. Ya, betul. Tapi air pun kena bersih juga tu. Kadang air paip tu pun kena pastikan bersih. Kadang ada ambil air perigi ke, air takungan ke, jangan air tu kena bersih. Dan bagus juga doktor dah sentuh mengenai panty liner, pad tadi. Kalau boleh keraplah tukar. Jangan daripada pagi sampai ke malam panty liner ataupun pad yang sama. Yang ini sebenarnya saya nak menyeru juga para suami lah. Kadang-kadang para suami rasa kadang-kadang isteri yang cerewet ni kadang menyusahkan dia, kadang sikit-sikit nak tukar, mereka tidak faham. Jadi kita sebagai kaum madam, kaum suami kena faham tentang situasi ini untuk memastikan kesihatan isteri. Okey, satu lagi mungkin yang boleh menjadi risiko, penggunaan tandas awam. Okey, tandas awam kita tak boleh elak lah. Dah lah tadi kata jangan tahan kencing. Kalau suruh minum air, of course lah kena pergi tandas kan. Jadi kalau boleh dapat tandas yang bersih, bagus macam tandas TV3, okey. Bersih, situ bersih. Okay. Lepas tu toilet bowl tu sendiri, kalau dapat yang tandas cangkung, maknanya kita tak ada kontak. Okey. Kalau kata tandas tu tandas duduk, kita boleh bawa tisu basah tu yang ada alkohol tu kita lap dulu. Macam sterilize dulu lah. Lalulah kiranya. Dan lepas tu bila kita buang air kecil tu, kalau sebaik-baiknya memang kita cucilah selepas tu dan pastikan kering dan sebagainya. Kalau kata situasi tu tidak mungkin berlaku, especially kalau kata kita travel ke overseas, contohnya luar negara, tandas tak ada air, pastikan ada tisu basah yang secukupnya. Dan kita bersihkan diri kita. Kalau lepas kita balik ke hotel, cepat bersihkan diri. Sebab saya selalu juga jumpa pesakit, especially bulan 12 lah, time semua orang bercuti. Tiba-tiba kesakit tu ada kencing kotor lah, kencing berdarah lah dan sebagainya. Dan bila kita buat ujian kencing, masalah tu datang daripada dia pergi travel, tandas tu tak sempurna, dan dia kata macam ataupun dia tahan kencing sebab ialah kalau naik travel bus kan 4-5 jam dan sebagainya, kalau kita sibuk nak terkecilkan, orang suruh turun tepi jalan, nanti satu hal pula dia katakan. Jadi kita kena tahu situasinya. Okey, betul. Kencing tak basuh ni bahaya juga kan. Bila kencing tak basuh, kuman berkumpul kat situ, berkali-kali kencing, betul berkali-kali juga tak basuh. Terutama macam yang doktor katakan tadi, travel ke luar negara. Kalau macam saya bawa je botol air kosong tu, spare je dalam beg, ataupun bawa tisu basah, spare dalam beg dan juga tisu kering. Bila waktu dia memerlukan, kita akan berterima kasih kepada diri sendiri sebab ada preparation tu. Ya, betul. Saya sangat setuju. Bila buang air kecil dia tak cuci, ramai lelaki terasa ni. Jadi jangan dia lakukan itu ya. Okey, baik. Ini ada satu komen kita di Facebook dari Nurul Atilia. Okey, dia kata, mak saya pernah mengalami kencing kotor sehinggakan mak saya demam. Ingatkan demam biasa, lepas buat scan nampak buah pinggang dah bengkak dan bernanah. Memang perit rasanya. Okey, ini yang mungkin kita dah bincangkan tadi. Mungkin kita boleh ulang sedikit mengenai risiko kencing kotor ni. Sampai katanya bernanah dan bengkak buah pinggang memang boleh Bila buah pinggang bengkak tu kita kena tahu sebab apa. Kencing kita daripada buah pinggang dia turun ke bawah dan kita flush keluarlah kita kencing. Kalau kata ada batu karang dalam saluran kencing, dia boleh block urin tu turun ke bawah, kencing tu turun ke bawah. Itu boleh menyebabkan buah pinggang bengkak. Jadi bila air kencing tu tak boleh turun, buah pinggang bengkak, kencing tu makin lama dia akan jadi kotor sebab kuman akan membiak dekat dalam dia. Macam contoh analogi mudah lah. Longkang tersumbat kan. Bila longkang tersumbat, air daripada atas tu tak boleh turun. Jadi lama-lama air tu dia jadi berkeladak dan kotor. Sebab macam Fahrin cakap, bila kuman tu dalam air kencing, dia boleh masuk ke dalam darah. Dan seterusnya dia menyebabkan buah pinggang tu ada masalah bernanah dan sebagainya. Memang pada masa ni kita tak sebut sebagai UTI dah, bukan urinary tract infection dah. Dia dah jadi urosepsis. Sepsis tu merupakan situasi di mana kuman dah masuk ke dalam darah. Itu terminologi dia. Uro sebab dia daripada urin lah. Urosepsis ni memang satu situasi yang susah nak baik. Memang kena duduk di hospital lama, kena stabilkan tekanan darah, degup jantung dan sebagainya. Terutamanya golongan berusia, sebab mereka ni mungkin juga ada masalah kesihatan lain. Mungkin juga ada masalah kecil manis, jantung lemah, 3 serangkai. Jadi dia nak recover tu susah. Jadi kalau kata ibu kita ni kadang-kadang dia tak nak menyusahkan anak.
Dia kata alah sakit sikit je, tak apa. Tapi kalau dah jadi sampai ke tahap kritikal macam yang perempuan katakan tadi tu, saya rasa kita pun sebagai anak rasa bersalah. Betul. Sebab kenapa mak tak bagi tahu kan? Mungkin mak kita tak tahu ataupun mungkin dia segan nak minta tolong kita dan sebagainya. Jadi saya harap pada hari ini lepas dengar penerangan kita bertiga, kita dah bincang, mungkin ada kat luar sana rasa macam hari ni kencing macam tak okey. Apa kata pergi klinik berdekatan? Sebab ujian dia tak susah. Tak perlu cucuk untuk ambil darah. Sebab mungkin yang kata nanti kena cucuk, nanti kena potong. Tak perlu, hanya perlu kencing dalam bekas kecil yang doktor akan bagi. Urine test. Urine test tu pun dia kena cuci dulu, baru kencing dalam bekas lah. Sebab kalau kata saluran tu kotor, bawah tu kotor, bila kencing nanti dia dapat result yang tak betul lah. Kotor tu bukan daripada dalam pun dikencing, tapi daripada luar. Jadi dia ada cara disebut sebagai aliran kencing bersih, clean catch dekat situ. Jadi dapatkan sampel kencing, test. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada dan doktor tu rasa benda ni very mild, boleh bagi antibiotik saja, doktor klinik akan bagi. Tapi kalau dia rasa benda ni lebih serius sikit, dia akan buat rujukan ke hospital. Baik. Kita memang berbincang mendalam hari ini tentang wanita. Ada juga tadi sentuh sedikit tentang lelaki. Potensi juga tak untuk dijangkiti kepada kanak-kanak? Sedikit, doktor. Kanak-kanak ni selalunya tengok. Kalau kata yang baru toilet train, mungkin dia tak pandai lagi jaga kebersihan. Ataupun yang baru start sekolah, tak nak pergi tandas sebab cikgu garang. Saya nak pergi tandas je. Itu anak buah saya tu. Sanggup tahan sampai balik ke rumah baru dia. Ataupun tandas sekolah sangat kotor. Dia tak nak pergi. Ataupun mungkin juga kelahiran dia, anatomi tu sendiri. Sebab kanak-kanak ni dia baru kan. Dan ingin saya nyatakan kanak-kanak boleh juga dapat batu karang. Dia ada sebab-sebab dia lain daripada kaum lelaki, lain daripada kaum wanita. Tetapi kalau anak anda mengadu sakit bahagian hari-hari, kencing dia macam tak lawas dan sebagainya, jangan ambil mudah. Sebab buah pinggangnya masih dalam proses development, masih nak membesar dan proses pematangan tu masih berlaku. Kalau pada peringkat awal lagi buah pinggang tu dah bermasalah, proses mematangkan buah pinggang tu tak berlaku, dia akan dapat kerosakan buah pinggang pada usia awal. Jadi selaku ibu bapa kita perlu ada rasa tanggungjawab lah. Kalau anak kita mengadu, jangan asyik kata macam alah malas nak pergi sekolah ni sebab tu sakit, sebab tu demam. Mungkin betul-betul dia perlukan bantuan kita. Mungkin betul-betul dia ada masalah kencing kotor. Dan takut dianya lebih daripada masalah kencing kotor. Betul. Mungkin rawatan dia tak semudah yang kita rasa. Kalau dah bagi minum air, anak masih mengadu tak okey, tak salah saya rasa kita bawa pergi klinik untuk pemeriksaan. Betul. Baik, di penghujung perbincangan kita ni, doktor, mungkin kita sampaikan pesanan kepada para penonton kita tentang betapa penting untuk menjaga kesihatan kita, khususnya untuk mengelakkan penyakit kencing kotor ni. Silakan. Yang pertama, kena banyakkan minum air lah. Sekurang-kurangnya 8 gelas sehari ataupun dalam 2 liter. Air apa pun tak kisah, janji kita minum. Lepas tu jangan tahan kencing. Lepas tu kebersihan dirilah. Kalau kata berpeluh, bersukan dan sebagainya, tukar pakaian dalam. Kalau kata lepas bersama dengan pasangan, pergi tandas untuk buang air kecil, itu penting. Ramai yang kata lepas bersama tu terlelap, besok pagi baru pergi tandas. Risiko kencing kotor ada di situ. Especially kalau orang yang baru berbulan madu lah, honeymoon cystitis merupakan satu terminologi. Terma tu. Ada. Benda tu kalau tengok dalam online memang is a valid terminology. Honeymoon cystitis, orang yang pergi berbulan madu bila balik kena UTI. Sebab dia tak ada masa nak pergi tandas di situ. Lepas tu kalau kata ada masalah kencing manis, pastikan gula tu terkawal. Dan kalau kata ada batu karang ke ada apa-apa benda lain pun, kita kena rawat benda tu di peringkat awal. Sebab ingin saya nyatakan semua penyakit, tak kisahlah apa penyakit, kalau dapat dikesan pada peringkat awal, rawatannya tak kompleks. Rawatannya mudah dan insya-Allah baik tu senanglah, sembuh tu senang. Baik. Kita dah sampai ke penghujung perbincangan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Siti Nur Masyidah Ma'aruf, Pakar Bedah Urologi, Pusat Perubatan Ara Damansara Shah Alam, atas penerangan yang diberikan sebentar tadi. Saya kira kita dah bincang, bincang topik ni daripada apakah itu penyakit kencing kotor tu, simptom-simptom dia, gejala dia, macam mana nak atasi dan macam-macam lagi kita dah cover dah semua. Yang paling penting, jangan ambil mudah dan jaga kebersihan diri anda.